Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kami akan membentangkan mengenai penggunaan dan ciri-ciri bahasa kolokial dalam filem Polis Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhari bin Muhammad Nur dari RK93 nombor metrik 1712311730 akan membentangkan tentang penggunaan dan ciri-ciri bahasa kolokial dalam filem Polis Evo. Bab pengenalan. Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam sesuatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, bahasa kolokial bersifat bahasa percakapan ataupun bahasa basahan, bukan bahasa baku. Kajian ini membincangkan penggunaan dan ciri-ciri bahasa kolokial yang digunakan dalam Polis Evo 2015, sebuah filem aksi komedi Malaysia arahan Gas Abu Bakar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Nur Amalia binti Zulkifli, akan menerangkan tentang bahagian latar belakang. Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Bahasa kolokial pula merupakan bahasa percakapan atau bahasa basahan, bukan bahasa baku. Contohnya, kau orang. Zainal Abidin Ahmad atau dikenali sebagai Zakbar menggelarkan bahasa kolokial ini merupakan bahasa cakap mulut. Bahasa yang dituturkan sesama masyarakat. Ia tidak mementingkan peraturan dalam segi percakapan. Justru, ia tidak boleh digunakan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Bahasa kolokial atau lebih dikenali sebagai bahasa basahan mempunyai 3 jenis perbezaan. Contohnya, perbezaan perkataan dengan makna yang sama. Contoh bahasa baku mengapa, manakala bahasa kolokial kenapa. Selain itu, bahasa kependekan. Bahasa baku endak, bahasa kolokial nak. Selain itu juga perubahan bunyi. Contohnya, bahasa baku ambil, bahasa kolokial ambil. Polis Evo merupakan salah satu contoh filem untuk bahasa kolokial ini. Polis Evo merupakan suatu contoh filem untuk bahasa kolokial ini. Sinopsis filem ini mengisahkan Inspektor Kai yang telah dilakonkan Syehezi Sam, Inspektor Narkotik terbaik di Kuala Lumpur. Dia telah diberikan tugasan untuk menyiasat dan menyelesaikan kes Syabu Naga yang melibatkan operasi pengedaran dadah di Terengganu. Meskipun kes ini mempunyai kaitan dengan kes yang dikendalikan oleh Inspektor Kai sebelum ini, namun dia harus bekerjasama dengan Inspektor Sani, lakonan yang dibawa oleh Zizan Razak yang bertugas di Terengganu. Ini kerana Inspektor Sani lebih arif dengan selok-belok negeri kelahirannya Terengganu. Namun, mereka berdua mempunyai personaliti yang berbeza. Inspektor Kai seorang yang tegas dan sering bertindak tangkas, dan ini juga berbeza sekali dengan Inspektor Sani yang lebih mengikut prosedur dan protokol. Ketidakserasian ini membuatkan misi mereka hampir gagal. Segalanya berubah apabila Ketua Penjenayah Israel mula melibatkan keluarga Inspektor Sani dalam kes ini. Inspektor Kai dan Inspektor Sani kini sedar bahawa mereka perlu bekerjasama bagi menyelesaikan misi yang telah ditugaskan untuk mereka berdua. Bab pernyataan masalah. Dari Sharifah Raihan Sheikh Jaafar 2015. Dalam jurnalnya mengkaji pembentukan kependekan kata nama Melayu, bertujuan membincangkan proses morfologi pemendekan perkataan nama khas Melayu. Kajian mengenai penggunaan trunkasi bahasa kolokial dalam kalangan pelajar oleh Zuraidah Muhyiddin dan Nur Hanis Amran 2016 bertujuan mengenal pasti bentuk kependekan yang wujud di samping fenomena-fenomena yang terhasil dari bentuk kependekan itu. Namun, pengkaji mengenal pasti penggunaan dan menganalisis ciri-ciri bahasa kolokial di dalam filem aksi komedi tempatan Polis Evo 2015 karya Gas Abu Bakar.
Saya, Siti Nurhaliza, akan membentangkan tujuan dan kepentingan kajian ini dilaksanakan. Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti penggunaan bahasa kolokial dalam filem aksi komedi pada tahun 2015 iaitu filem Polis Evo. Selain itu, kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis ciri-ciri bahasa kolokial dalam filem Polis Evo. Kajian ini amat penting untuk dikaji agar dapat memberikan gambaran jelas mengenai penggunaan bahasa kolokial yang terdapat dalam filem tempatan kepada masyarakat Malaysia. Hal ini disebabkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan tepat dapat meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya, terdapat 4 kajian terdahulu yang berkaitan dengan bahasa kolokial. Menurut Sharifah Raihan Said Jaafar 2015, dalam jurnalnya yang bertajuk Pembentukan Kependekan Kata Nama Melayu, menjelaskan bagaimana proses pembendekan disilabik dan monosilabik berlaku dalam bahasa Melayu. Selain itu, Muhammad Piche Gani Muhammad Abdul Aziz 2019 dalam jurnalnya yang bertajuk Peranan Bahasa Melayu Kolokial dalam Mengimbangi Kesan Bilingualisme di Singapura membuat kajian untuk memantau penggunaan bahasa dalam kalangan penutur Melayu di Singapura. Seterusnya, menurut Zuraidah Muhyiddin dan Nur Anis Amran 2016, dalam kajiannya yang bertajuk Penggunaan Terangkasi Bahasa Kolokial dalam Kalangan Pelajar, membuat kajian untuk mengenal pasti bentuk kependekan yang berlaku di samping fenomena-fenomena yang terhasil daripada bentuk kependekan itu. Akhir sekali, kajian Nur Rahna Mansur, Nur Ain Mansur dan Nur Maliza Abdul Rahim 2013 dalam jurnalnya yang bertajuk Dialek Melayu Terengganu, Pendokumentasian dan Pengekalan Warisan Variasi Bahasa Tempatan menganalisis dan menjelaskan tentang ciri-ciri keunikan dialek negeri Terengganu serta strategi pengekalan warisan negeri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hisham. Saya akan membincangkan tentang metodologi, iaitu kaedah kajian. Kaedah yang digunakan ialah pertama, kaedah media elektronik, iaitu kemudahan internet. Ia digunakan untuk mencari bahan dan mengumpulkan data berkaitan penggunaan dan ciri bahasa kolokial dalam filem Polis Evo. Maklumat-maklumat dan data yang diperolehi hasil daripada rujukan kajian yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji yang lain. Seterusnya, bahan-bahan yang diakses daripada internet digunakan sebagai sokongan untuk mengukuhkan lagi kajian ini. Selain itu, kaedah yang kedua ialah kaedah menganalisis data. Contohnya dengan pengkaji menganalisis definisi bahasa kolokial serta penggunaannya dan ciri-ciri bahasa kolokial yang digunakan dalam industri perfilman tempatan. Untuk subtopik seterusnya ialah batasan kajian. Kajian ini menumpukan tentang fenomena bahasa kolokial, iaitu pencampuran kod penggunaan tata bahasa, penggunaan dialek dan bahan yang diperkatakan yang terdapat dalam filem Polis Evo. Kajian ini juga memberi fokus pada kosakata, sebutan dan ungkapan dialog dalam filem tersebut. Seterusnya, pengkaji meninjau dan menganalisis ciri-ciri dan penggunaan dengan membuat penerangan terhadap penggunaan bahasa kolokial yang terdapat dalam keseluruhan filem tersebut. Bab hasil kajian dari penggunaan bahasa kolokial dalam filem Polis Evo. Sebagai contoh, pada minit kelima yang berbunyi dah lah tu Sani cakap molek-molek dah lah. Pada minit yang ke-42, ambo nak melawat sains ambo tapi ambo tak tahu buat berapa kata mana. Pada minit 32, kau ingat kita ramai mainnya? Angkat kedua-dua tangan sekarang. Pada minit yang ke-11, selamat pagi, merahnya lipstick macam Roblox saya tengok daripada jauh. Pada minit yang ke-15,
Tak, macam ni tuan. Senang je. Bila menu ni keluar dekat skrin, tuan masukkan username dan password. Tu je. Saya, Nur Amalia binti Zulkifli akan menerangkan tentang analisis ciri-ciri bahasa kolokial. Salah satunya ialah penggunaan dialek. Penggunaan dialek berlaku apabila penutur dan pendengar berasal dari tempat yang sama. Filem Polis Evo menggunakan dialek negeri Terengganu. Sampel 1. Dah lah tu Sani, cakap molek-molek dah lah pada minit ke-5.32 saat. Sampel 1 menunjukkan penggunaan dialek negeri Terengganu iaitu molek. Molek dalam konteks ayat di atas merujuk kepada elok ataupun perbuatan. Sampel kedua ialah ambo nak melawat sayang ambo tapi ambo dok tahu wat berapa katil mana. Minit ke-42.28 saat. Terdapat 5 penggunaan dialek Terengganu dalam sampel 2 ini iaitu ambo, nok, saing, dok dan mana. Perkataan ambo ialah kata ganti nama diri pertama yang sering digunakan yang membawa maksud saya. Selain itu, perkataan nok merupakan nak dalam bahasa kolokial atau hendak dalam bahasa baku. Seterusnya, perkataan saing membawa maksud kawan, perkataan dok membawa maksud duduk dan perkataan mana membawa maksud mana. Walaupun penggunaan dialek yang berasal dari negeri-negeri yang terdapat di Malaysia seperti Terengganu, Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan dan Perak, ia belum diterima sebagai kosakata Melayu baku. Ianya tetap mencerminkan adat dan budaya seseorang individu mengikut dialek negeri yang dituturkan. Saya, Siti Nurhaliza, akan menerangkan ciri bahasa kolokial yang kedua iaitu kependekan perkataan. Bahasa kolokial sering memendekkan kata serta menggugurkan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Walaupun penggunaan perkataan ringkas dan tidak mengikut ejaan yang sepenuhnya, pendengar masih dapat memahami. Contoh dalam filem Polis Evo, sampel pertama pada minit ke-32. Kau ingat kita orang main-main ya? Angkat kedua-dua tangan sekarang. Perkataan kita orang dalam sampel 1 bermaksud kita orang yang merujuk kepada kata ganti nama diri pertama jamak iaitu kami. Seterusnya, sampel kedua pada minit ke-63. Kami ada tuan, ini je pun dah cukup. Sampel kedua menunjukkan kependekan perkataan sahaja kepada je dan sudah kepada dah. Kependekan perkataan telah menjadi suatu kebiasaan dalam dialog filem aksi tempatan ini. Walau bagaimanapun, penggiat seni tanah air haruslah menggunakan bahasa Melayu yang tepat bagi memastikan kedudukan bahasa Melayu itu sentiasa terpelihara. Bagi ciri-ciri bahasa kolokial seterusnya, iaitu percampuran kod. Contohnya pada sampel 1 menunjukkan percampuran dua bahasa berlaku, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Contohnya perkataan lipstick dan Roblox dalam bahasa Inggeris dicampurkan dalam ayat bahasa Melayu. Contoh pada sampel 2 pula, terdapat dua perkataan bahasa Inggeris yang digunakan iaitu username dan password yang dicampurkan dalam ayat bahasa Melayu. Saya, Nur Amalia binti Zulkifli akan menerangkan tentang bahagian penutup. Kesimpulannya, bahasa kolokial ialah bahasa yang sering digunakan seperti penggunaan dialek, kependekan perkataan dan percampuran kod. Bahasa kolokial juga amat bersesuaian dengan masyarakat setempat kerana ianya sentiasa digunakan sebagai bahasa harian masyarakat. Oleh itu, ia amat diharapkan bahawa setiap pengguna bahasa Melayu perlulah sentiasa berdisiplin dengan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami oleh semua masyarakat. Maka, semua pengguna bahasa Melayu perlulah mengamalkan keterampilan berbahasa demi komunikasi yang berkesan agar ia mudah difahami oleh masyarakat tidak kira kaum maupun bangsa. Bab bibliografi. Antara rujukan yang diambil adalah Sharifah Raihan pada tahun 2015. Pembentukan kependekan kata nama Melayu. Yang kedua, Muhammad Pichai Gani Muhammad Abdul Aziz pada tahun 2019. Peranan bahasa Melayu kolokial dalam mengimbangi kesan bilingualisme di Singapura.
dan Nur Rohana Mansur, Nuraini Mansur dan Normaliza Abdul Rahim pada 2013. Dialek Melayu Terengganu, Pendokumentasian dan Pengekalan Warisan Variasi Bahasa Tempatan.